Didik TV KPM. Dan di mana hari ini kita akan belajar mata pelajaran fizik kertas 2. Jadi calon-calon SPM ini adalah khas untuk anda. Jadi siapakah guru kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil beliau. Itu dia, saya bersama Cikgu Afifi dari SMK Sultan Abu Bakar Johor, guru cemerlang fizik. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Cikgu jauh Cikgu dari Johor all the way kat sini . Terima kasih Cikgu. Muar tak jauh sangat . Oh, tak jauh sangat. Okey, Cikgu sihat? Semua sihat? Alhamdulillah sihat. Khabar baik? Baik. Okey, baiklah Cikgu. Chris dah tak sabar untuk belajar teknik menjawab kertas 2 untuk mata pelajaran fizik. Dan saya pasti adik-adik di rumah pun dah tak sabar. Apa kata kita mulakan kelas untuk hari ini, Cikgu? Okey, terima kasih Chris. Okey, Saya mulakan dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita nak masuk hari ni lah fizik kertas 2, bagaimana teknik nak menjawab. Okey, mari kita tengok terus. Bila kita dapat kertas soalan, mula-mula kita akan dapat muka depan dia lah. Jadi kita tengok dulu apa dia punya format, macam mana kertas 2 ni. Okey, kalau kita tengok, dia ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Jadi bahagian A ni kita panggil dia soalan berstruktur. Murid-murid tak perlu nak faham pun benda-benda ni, banyak-banyak sangat ni. Jadi kita cuma nak kena tengok A tu macam mana. Dia kata soalan berstruktur. Subjektif, respon terhad, respon terbuka. Itu tak perlu nak faham. Kita cuma nak bagi tahu bahagian ini jawab semua. Okey, dikatakan soalan struktur ni macam mana? Soalan struktur ni maknanya dia dah beri ruang jawapan. Maknanya murid hanya perlu isi jawapan dekat ruang yang disediakan. Manakala bahagian B. Bahagian B dia kata 2 item pilih 1. Okey, di mana kita pilih satu. Kita ada soalan nombor 9 dan 10. Kita pilih salah satu dan dikatakan bahagian B ini pula kita kena jawab di helaian tambahan. Kita panggil kertas test pad lah kan. Murid-murid selalu sebut macam tu. Jadi bahagian C pula sebab ada satu soalan sahaja kita wajib jawab. Bahagian B dan bahagian C ni di helaian tambahan. Okey. Tapi awal-awal ni nak bagi tips terus. Boleh Cikgu. Okey. Soalan bahagian B ni dia kata jawab satu. Kalau murid ada masa yang banyak, boleh jawab dua-dua, tidak ada masalah. Okey, faham. Jadi kalau rasa macam yang pandai kan, dia dah jawab laju, ada masa banyak lagi, dah semak dah pun. Nak jawab satu lagi, boleh, tidak ada masalah. Okey, kalau kertas tak cukup, boleh minta. Itu. Jadi masa untuk menjawab keseluruhan kertas ini ialah 2 jam 30 minit. Jadi murid-murid memang kena alert. Jangan terlalu lambat sangat sebab biasa bila SPM dia nak buat yang terbaik. Bila nak terbaik dia baca soalan betul-betul. Ya, betul. Baca soalan perlahan. Akhirnya tengok dah 2 jam baru soalan 8. Jadi itu kena praktis menjawab dengan pantas, membaca dengan cekap dan sebagainya. Okey. Ini kulit depan. Okey. Jadi kita tengok pula, ini daripada bahan bingkil penataran. Dia ceritalah kertas 1, kertas 2, kertas 3. Apa benda dia banyak sangat ni. Okey, murid-murid tak pula tengok semua ni. Apa yang saya nak tunjuk dekat sini ialah yang saya merahkan ini. Cakupan konteks. Ramai murid tanya, cikgu yang form 1, form 2, form 3 yang belajar dulu-dulu tu keluar ke? Jadi di sini tertulis cakupan konteks adalah dari DSKP, KSSM tingkatan 4 dan 5. Jadi kemungkinan untuk topik-topik di tingkatan 1, 2 dan 3 itu akan keluar, kemungkinannya agak rendah. Mungkin ada yang berkaitan, mungkin dia boleh keluarlah. Tapi kalau macam tak ada kaitan, mungkin tidak akan keluar. Jadi murid tak perlu nak sibuk-sibuk nak buka baliklah buku tingkatan 1, 2, 3 tu. Gitu. Okey, ini cerita tentang format yang paling umum lah. Okey. Jadi, selepas muka surat yang pertama, kita tengok pula muka surat yang kedua ada formula. Okey, cuma formula dekat sini saya labelkan besar-besar KBSM, bukan KSSM. Kerana formula KSSM kita tak tahu lagi, belum keluar lagi. Jadi, murid-murid tahun 2021 SPM 2021 ini, mereka akan jadi pelopor pertama yang akan surprise, nampak dia punya formula yang pertama kali. Jadi, kita akan merujuk kepada formula mereka lah nanti. Jadi, apa yang saya nak tunjuk dekat sini,
Kertas fizik memang dia akan diberikan formula. Okey. Formula ni untuk apa? Biasanya untuk mengira lah. Okey. Bila nak kira, kita nak kira biasanya kalau saya tengoklah contoh-contoh soalan SPM tahun-tahun lepas, okey, kebanyakan soalan pengiraan ini, okey, formulanya biasanya ada dalam senarai. Dia tak suruhlah apa formula yang pelik-pelik kan. Ya. Biasanya ada dalam senarai. Tapi kadang-kadang tak ada pula dalam senarai. Contoh, formula daya impas. Daya impas ini tidak ada dalam senarai kalau kita tengok. Okey. Kenapa tak ada? Kerana dia diubah suai dari senarai yang sedia ada. Contoh, daya impas MV tolak MU bahagi T. Kalau kita tengok, ini contoh-contoh senarai yang 5 terawal tadi. Kita ambil formula nombor 1 dan formula nombor 5, kita gabungkan. Nampak? Daripada F sama dengan MA, di mana A ialah V tolak U bahagi T, kita gabungkan. Nampak? Dan bila kita gabungkan, kita kembangkan. Ini matematik sahajalah. Dan kita akan dapat formula daya impas. Maknanya daya impas ni memang dia tak bagi. Sebab dia dah bagi dua yang asas tadi. Murid-murid kita panggil ni, murid-murid perlu terbitkan sendiri formula. Okey. Jadi jangan risau. Soalan dia ialah, adakah kemahiran menerbitkan apa yang kita buat ni penting? Penting ke tak? Okey. Kalau kita tengok dalam buku teks. Ini ialah, kita kata ini bab 2 lah dalam tingkatan 4. Ada satu muka surat tu, dia menunjukkan formula yang pelbagai. Banyaknya formula. Ada 1, 2, ada 3, ada 4. Ada 4 formula. Jadi kita nak kena hafal semua formula ni? Okey, banyak lagi nak hafal. Banyak lagi benda nak hafal. Takkan nak hafal formula ni. Jadi, sebenarnya apa yang ditunjukkan dekat sini ialah bagaimana kita nak menerbitkan formula. Kita hanya perlu ingat 2 ni sahaja. 1 dan 2. Nampak? Jadi, daripada 2 formula ni, nampak dalam buku teks, dia dah ajar bagaimana kita nak menerbitkan persamaan yang ketiga. Gantikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Dan kita akan dapat formula yang ketiga. Nampak? Kita tak perlu hafal. Jadi, kemahiran ini perlu. Okey. Seterusnya, nampak? Kuasa 2 kan persamaan 1. Dia buat cerita banyak-banyak, dapat pula formula yang keempat. Maknanya kita tak perlu nak hafal semua. Kita hafal 2 ni sahaja, tapi kita perlukan kemahiran menerbitkan. Okey. Ini contoh daripada buku teks. Seterusnya, ini dalam tajuk kegravitian. Ada ruangan aktiviti di mana dia meminta murid-murid menerbitkan formula jisim bumi. Okey. Daripada 2 formula, hukum kegravitian semesta Newton, daya memusat, kita gabungkan, kita samakan dan sebagainya. Nampak? Ini ialah kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid untuk menerbitkan formula. Jadi, menerbitkan formula ni penting atau tidak? Jadi, kita jawab, benda tu pentinglah. Okey. Jadi, formula. Sebenarnya formula ni banyak guna dia, bukan kira je. Dia banyak lagi kegunaan dia. Tapi dalam slot ni saya bagi 3 sahaja dahulu. Okey. Okey, yang pertama menyelesaikan masalah. Okey, bila kita sebut menyelesaikan masalah ni bukan masalah peribadi ke, masalah kewangan, tak. Menyelesaikan masalah ini kita spesifikkan kepada pengiraan. Okey. Yang biasa. Ni. Dia kata apa? Hitung tekanan udara. Ini memang kena pakai formula lah. Okey. Jadi menyelesaikan masalah ni saya rasa murid dah biasa. Okey, murid dah biasa untuk menyelesaikan masalah menggunakan formula. Jadi apa kegunaan formula yang lain? Okey, saya bagi mendefinisi contohnya. Sebab nyatakan maksud kuasa. Okey. 2012, 2016 maknanya definisi ni glamour lah. Okey, selalu keluar. Okey. Jadi, apakah maksud kuasa? Kuasa tu apa? Jadi, kita boleh cari sebenarnya jawapan dia dekat formula. Mari kita tengok. Ini ialah formula yang kita tunjuk tadi, yang KBSM. Okey, mana kuasa? Kita cari mana kuasa. Oh, ada. Kuasa yang nombor 9. P. Okey. Kuasa. P, tenaga bahagi masa. Sebenarnya, dia dah bagi jawapan. Cuma kita kena tahulah bagaimana kita nak menulis jawapan daripada formula ni. Okey, apa yang saya maksudkan dekat sini bukan kita tak payah hafal lah. Betul. Dah ada, bukan macam tu. Maknanya macam ni, murid dah baca, mungkin murid tu terlupa. Bila terlupa, mungkin dia nak cari semula, nak ingat semula, boleh gunakan formula. Itu maksud dia. Okay. Jadi kuasa sama dengan tenaga bagi masa. Oh, baru teringat sikit. Kuasa adalah kadar. Bahagian masa, masa ialah kadar. Kadar perubahan tenaga. Dari situ dah dapat markah. Okay, kita boleh gunakan formula ini untuk mendefinisi. Ini pun ramai cikgu dah ajar sebenarnya. Yang kedua, ini paling penting, menentukan hubungan. Okay, apakah yang berlaku kepada tekanan apabila luas permukaan tapak dikurangkan? Jadi, tekanan mana tajuknya? Kalau kita tengok, formula kita
Cari mana tekanan. Oh, rupanya formula nombor 11. Tekanan, P tekanan adalah sama dengan daya bahagi dengan luas. Itu ialah luas. Okey. Faham cikgu. Jadi dalam segmen ni kita pun telah fokus kepada format kertas 2 untuk mata pelajaran fizik. Betul cikgu? Ya, betul. Jadi tips dia iaitu formula ni tak perlu hafal cikgu. Kita Tak perlu kena hafal. faham. Tapi kita ada 3 kegunaan iaitu menyelesaikan masalah, mendefinisi, menentukan hubungan. Didik TV KPM